Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dia terjemahannya, dan insya-Allah sebaik-baik insan yang akan bersama dengan kita pagi ini, yang akan berbicara, akan berkongsi, bertadabur berkenaan dengan ayat yang ketiga ini, surah Al-Qadar. Tentunya kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Izmir Fariz Nur Azzalan, seorang pendakwah yang selalu bersama dengan kita, tidak asing lagi di pentas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Alhamdulillah, makin hujung makin manis, makin berseri Allah, Ustaz. Allah. Apakah rahsianya? Ada rahsianya. Alhamdulillah, insya-Allah sekejap lagi kita akan kongsikan. Baiklah Ustaz, sudilah kiranya untuk mentadabbur kepada kita ayat pilihan kita pagi ini, surah Al-Qadr, ayat yang ketiga. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih Farah selaku pengacara. Assalamualaikum pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini memberikan manfaat kepada kita untuk kita benar-benar melakukan amal saleh dan ibadat kepada Allah, berbaki lagi 15 hari insya-Allah dalam bulan Ramadan ini. Jadi pagi ini alhamdulillah kita nak mentadabbur satu ayat daripada Al-Quran ini, dan saya rasa kita ini semua telah pun banyak kali dengar dah ayat ini. Betul? Dan surah ini dipanggil juga surah lazim, biasa dah kita hafal. Dan mudah-mudahan benda ini bukan sahaja kita menghafalnya, tapi kita faham, tadabbur dengan ayat ini, kita mengamalkan pula pada ayat ini insya-Allah dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton, sahabat-sahabat kita di Facebook, boleh juga buka Al-Quran, kita tengok dalam surah Al-Qadar ayat yang ketiga, insya-Allah kita akan tadabburkan pada pagi ini. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Ayat ini pendek saja, tetapi bila mana kita tahu tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita, subhanallah. Sebab ayat ini turun dia satu surah. Sebab itu kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, dia menceritakan bahawa tentang ayat ini turun bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ceritakan kepada para sahabat. Nabi tiba-tiba je cerita. Pada zaman dahulu ketika mana ada satu orang daripada kalangan Bani Israel, mereka ini dalam keadaan siang harinya mereka berjihad fi sabilillah, malam mereka beribadat selama 1000 bulan. Jadi sahabat-sahabat yang dengar cerita Nabi ni terkejut dan terpegun bila mana Nabi ceritakan, subhanallah, maknanya dalam satu hari 24 jam mereka tak buat maksiat. Siang hari mereka berjihad fi sabilillah, ini juga adalah ketaatan kepada Allah. Malam hari mereka beribadat pula kepada Allah, qiyamul lail, ini juga adalah ketaatan pada Allah. Sahabat-sahabat ni bila dia dengar apa yang orang lain buat lebih daripada apa yang dia buat, dia rasa teruja. Ni sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kalau kita mungkin dengar, kita kata, yalah saat tu rezeki dia lah. Kita tak ada teringin langsung nak fastabiqul khairat. Kita tak teringin langsung untuk nak berlumba-lumba dalam kebaikan. Jadi bila sahabat-sahabat ni dia terkejut bila dengar cerita daripada Nabi SAW, maka Allah turunkan surah Al-Qadar ini. Ketika itulah Nabi SAW menceritakan bahawa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita akan tafsir ataupun kita akan tadabbur ayat ketiga, tapi saya nak sebut pada awal yang pertama dan kedua dulu. Betul. Sebab Allah mula-mula ceritakan kepada kita inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami lagi sekali menunjukkan bahawa ada dua kali kami. Dalam Al-Quran biasanya kalau ada pengulangan dipanggil at-tiqrar. Itu adalah litaukid, ialah dalam keadaan pengesahan dan penekanan. Kami yang menurunkan Al-Quran. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, kenapa Allah guna kami? Betul. Sebab kadang-kadang kami ni kan menunjukkan ramai. Kami ni kalau kata ramai maknanya Allah kita bukan satu lah, bukan esa lah. Sebab kalau sebut kami, dia ada dua. Sama ada kami ini dalam keadaan litazim ataupun dalam lil kasrah, maknanya menunjukkan banyak. Kalau saya, Farah dan juga semua kru-kru yang ada, kami ini
orang yang nak menceritakan tentang surah itu betul Ya, ramai. betul. Itu kasrah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini inna anzalnahu ialah litazim. Cerita berkaitan dengan pengagungan Allah. keagungan. Sebab kalau kata banyak dia telah melanggar ayat lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ini esa. Allahus samad. Maknanya kata qul huwallahu ahad. Allah ini esa. Dan langgar juga ayat yang lain laisa kamitslihi syai'. Mana Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. Ini menunjukkan bahawa kalaulah inna ini ramai menunjukkan telah langgar daripada apa ayat-ayat yang lain. Jadi inna ini menunjukkan li ta'zim, pengagungan. Sebab dalam keadaan kita tengok Quran, tak ada satu pun yang Allah katakan sembahlah kami. Yang berkaitan dengan inna ni, nahnu ni semuanya menunjukkan kekuasaan. Kamilah yang menurunkan hujan, kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi dalam Quran tak ada satu pun kita dengar sembahlah kami, tak ada. Semua dalam keadaan sembahlah aku. La ilaha illa ana anta fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Mana sembahlah aku, dirikan solat untuk mengingati aku. Jadi kalau kita nak faham berkaitan inna yang ada dalam Quran, dia bukan ramai tetapi dia menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dia turunkan Quran. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik. Nanti kita bincang dalam ayat yang ketiga. Kemudian Allah kata wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahu tak kamu apa dia itu malam Lailatul Qadar? Allah tanya ni bukan bermaksud Allah tak tahu. Ini satu benda yang kita kena tahu juga. Kadang ada perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang Allah tanya. Tahu tak kamu? Tahu tak kamu? Tahu tak kamu ini menunjukkan bahawa nak bagi kita yang dengar ini terangsang dan mungkin nak menyebabkan kita ini keinginan tahu tu ada. Kalau kadang kita bagi contoh, cikgu dia bagi soalan pada anak murid. Tahu tak kamu semua dalam kelas kan? Tahu tak kamu semua ada apa hari Sabtu ni? Budak-budak tak tahu, tapi cikgu dah tahu. Ada apa cikgu? Anak-anak murid tu macam, ada apa cikgu? Ada apa cikgu? Hari Sabtu ni cuti, kata dia. Itu je lah, sama aja kan? Tapi nak menunjukkan keinginan tahu tu ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya, tahu tak kamu apa dia malam Lailatul Qadar ini? Maka kita yang dengar ni, apa dia malam Lailatul Qadar ni? Allah jawab dalam ayat yang ketiga yang kita nak tadabbur ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri, Al-Qadar ini dia ada beberapa maksud. Kalaulah ketika tengokkan kepada Al-Qadar ini yang bermaksudkan sebagai kemuliaan, mubarak, barakah. Dalam keadaan kita tahu malam Al-Qadar ini, malam barakah ini lebih baik daripada 1000 bulan. Mana dalil yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini ialah malam keberkatan, malam barakah, malam kemuliaan. Yang ini Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Sama juga ayat yang ketiga kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini lailatin mubarakah, pada malam yang barakah, malam yang mulia. Jadi Al-Qadar yang pertama bermaksud kemuliaan. Bermaksud mulia. Kenapa nanti kita akan ceritakan kenapa dia jadi mulia. Yang kedua, Al-Qadar ini juga bermaksud sempit. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang ketujuh dalam surah At-Talaq, kata Allah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala qudira alaihi rizquhu, sempitkan rezekinya. Mana Al-Qadar ini juga bermaksud sempit. Jadi Al-Quran turun pada malam yang sempit. Apa maksud malam yang sempit? Nanti kita akan bagi tahu juga kenapa dikatakan sebagai sempit. Dan yang ketiganya maksud Al-Qadar ini ialah ketetapan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ini ketika mana malam itu adalah malam ditetapkan takdir-takdir kita. Sebab kalau kita tengok dalam surah yang ke-49 dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah menciptakan semua ini dalam keadaan adanya ketetapan. Ketetapan ni maksud ada takdir-takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Juga kalau kita balik pada Ad-Dukhan ayat ketiga tadi, Ad-Dukhan ayat ketiga Allah kata Allah turunkan Al-Quran pada malam yang mubarakah, malam yang berkat. Ayat keempatnya Allah kata fiha yafruqu kulli amrin hakim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, padanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan segala urusan-urusan dengan hikmah. Maknanya pada malam Al-Qadar ini adalah satu malam yang Allah nak buatkan takdir untuk setahun ke hadapan. Masya-Allah. Kadang ada orang kata, Ustaz, bukan takdir dah ditentukan ke? Takdir yang dah ditentukan ini adalah takdir yang umum. Tapi takdir yang khusus Allah buat, kata ayat ini Allah buat pada setahun kemudian, pada malam Lailatul Qadar. Sebab ada kadang kita tahu
takdir yang tak boleh berubah, takdir yang boleh diubah. Takdir yang tak boleh berubah macam kita lah. Kita ni laki. Jadi kena laki saja. Perempuan saja. Ini takdir yang tak boleh diubah. Tapi kalau ada yang takdir yang boleh diubah, seperti mana pilihan ke atas kita. Kita nak pergi jalan fujur, jalan maksiat ke atau jalan taqwa. Itu pilihan. Jadi itu yang kita nak buatkan takdir kita setahun untuk kita pilih jalan yang baik ataupun jalan yang jahat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Lailatul Qadri ini ialah malam, ada 3 maksud, sama ada malam ini malam kemuliaan, malam yang sempit dan malam yang ditetapkan takdir pada setiap makhluk. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan? Malam itu khairun, lebih baik min alfi syahrin. Lebih baik ni maksudnya bukan 1000 bulan. Ya. Lebih lagi daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Boleh jadi 2000 bulan, boleh jadi tak tahu, kita tak tahu. Sebab 1000 ni dalam bahasa Arab, kalau biasa orang Arab dia akan sebut alfun gini. Dia adalah kata yang sangat banyak, menunjukkan bahawa alfin ini dia adalah satu kata yang sangat banyak. Macam kita kata engkau ambillah sejuta. Bukan sejuta tapi maksudnya banyak. Sejuta tu orang Melayu kata banyaklah sejuta ni. Orang Arab alfun ni macam banyak. Jadi Allah gunakan perkataan alfi syahrin ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya Lailatul Qadar ini bukan sama dengan 1000 bulan. Malah lebih daripada 1000 bulan. Jadi khairun min alfi syahrin ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita bahawa orang yang memperolehi amalan soleh ibadat kita daripada malam Al-Qadar ini ataupun Lailatul Qadar ini, dia akan mendapat kebaikan ataupun pahala sama banyak ataupun lebih lagi daripada 1000 bulan ataupun kita panggil 83 tahun lebih. Banyaklah Farah. Kita dia nak sebutkan umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Tapi kalau kita dapat ni, insya-Allah Allah bagi kita banyak pahala 80 tahun. Subhanallah. Allah, mudah-mudahan adalah amalan dan juga doa yang perlu kita amalkan Ustaz kan. Insya-Allah sikit lagi kita akan kongsikan. Dan kalau kita tengok ayat lazim ni Ustaz, pendek je ada 5 ayat tapi penceritaannya berkenaan dengan turunnya Al-Quran dan juga kalau kita lihat proses turun Al-Quran itu sendiri pun kita dah rasa macam meremang, dah rasa macam megah dah, apatah lagi isi pengertian dan panduan yang Allah berikan kepada kita berkenaan dengan ayat suci Al-Quran ini. Baiklah Ustaz, berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, kita berbalik kepada topik kita, doa malam Lailatul Qadar Ustaz. Mengapa malam Lailatul Qadar itu dipanggil sebagai malam penuh keberkatan dan apakah kelebihannya sebenarnya Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Kita sebutkan tadi Al-Qadar ini dia ada 3 maksud. Pertamanya ialah malam kemuliaan ataupun keberkatan. Daripada dalilnya mana? Daripada dalil surah Ad-Dukhan ayat ketiga tadi yang Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang sangat berkat ataupun sangat mulia. Kenapa dia jadi mulia? Kalau kita ketahui bahawa berkat ataupun mulia ini, kalau kita tengok Al-Barakah, maksud Al-Barakah ini ialah ziyaratul khair, penambah kebaikan. Berkat-berkat ni maksudnya adalah penambah kebaikan. Sebab malam itu Allah Subhanahu Wa Taala nak menambahkan kebaikan buat makhluk-makhluknya. Kalau kita sebutkan tadi khairun min alfi syahrin, malam tu saja khas untuk umat-umat ataupun umat hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sekali saja dia buat satu amalan maka dia akan lipat kali gandakan pahalanya, ganjarannya sebanyak 83 tahun ataupun 1000 bulan dan mungkin jadi lebih. Jadi sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala khairun min alfi syahrin ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dipanggil sebagai ziyaratul khair, penambah kebaikan pada malam tersebut. Jadi bila sebut penambah kebaikan pada malam tersebut, Allah offer pula dengan 1000 bulan, maka orang berlumba-lumba nak mengejar sesuatu amalan walaupun kecil dalam malam tersebut. Hanya satu malam saja yang ada. Cuma tak tahu di mana. Nanti kita akan tengok di mana sebenarnya malam Lailatul Qadar ini. Cuma kita nak sebutkan bahawa amalan-amalan yang kita buat, contohnya kita paling malas sekalipun solat Isyak berjemaah. Kalau solat Isyak berjemaah, sebab itu dah dikira sebagai malam. Malam ni bermula daripada maghrib sampai subuh. Kalau dia sembahyang Isyak secara berjemaah, dia dah dapat dituliskan 83 tahun oleh Allah. Maknanya 1000 bulan, 83 tahun itu dia sembahyang Isyak secara berjemaah. Tarawih pula 8 rakaat, yang buat 20 lah, yang buat 8 lah, ditulis juga oleh Allah sebagai qiyamul lail sebanyak 83 tahun. Tadarus Quran pula, bayangkanlah punya banyak aktiviti yang kita buat dalam bulan Ramadan, menunjukkan bahawa ini satu benda yang kita kejar dalam bulan Ramadan. Satu malam dipanggil Lailatul Qadar yang Allah tambahkan kebaikan pada malam tersebut untuk kita berlumba-lumba nak mengejar kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu malam itu berkat. Orang berlumba-lumba. Lepas tu pagi besok sebelum sahur kita tahajud pula. Kita witir pula. Sebab ada orang kadang dia bangun awal sebelum nak sahur, dia berdoa.
dia berzikir. Ini sebab kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Lailatul Qadar ini satu malam yang sangat barakah kerana ada penambahan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan yang keduanya, kenapa malam itu dipanggil sebagai berkat ataupun mulia? Kerana Al-Quran turun padanya. Lailatul Qadar ini kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kata Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menceritakan bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni ke langit dunia. Jadi dalam keadaan diturunkan secara segedepuk, kemudian dibagikan pula kepada Nabi SAW selama tempoh 23 tahun mengikut peristiwa. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dah ciptakan Al-Quran ini di Lauh Mahfuz, kemudian turunkan di langit dunia iaitu Baitul Izzah, kemudian diturunkan Al-Quran itu mengikut ayat-ayat sesuai dengan peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Sebab itu malam itu adalah malam yang mulia kerana dia kaitkan dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya adalah kerana malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Cuba tengok ayat yang keempat, kalau tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Qadar. Tadi kita tafsirkan hanya ayat yang ketiga ataupun tadabbur hanya ayat ketiga sahaja. Ayat yang keempat kata Allah, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan juga ar-ruh. Ar-ruh ni maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Kadang ada orang tanya kenapa malaikat Jibril alaihissalam dibezakan dengan malaikat? Sebab ar-ruh ini, Jibril alaihissalam ini, dia berkait dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran yang dibawa, Jibril alaihissalam membawa Al-Quran turun kepada Nabi, maknanya menyampaikan wahyu. Dia ini adalah ketua kepada malaikat, Sayyidul Malaikah. Jadi dia special. Bila special, Allah asingkan malaikat-malaikat ini dengan ketuanya. Itu ar-ruh ini adalah Jibril alaihissalam. Yang mana malaikat-malaikat ini semua turun ke bumi ini dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mereka untuk menguruskan urusan-urusan dalam dunia ini. Sebab itu yang kita sebutkan tadi, perkataan Al-Qadar ini ada tiga. Pertama, kemuliaan. Kedua, kesempitan. Ketiga adalah takdir, yang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa malam yang sempit? Kerana malam tersebut malaikat turun dengan banyak dan ramai sekali. Tapi saya tak rasa pun malaikat turun ramai-ramai, pasal malaikat diciptakan daripada cahaya. Jadi malaikat diciptakan cahaya. Cahaya banyak mana kena pada kita pun kita tak rasa sempit. Tapi kalau Allah buka hijab kita, kita akan lihat betapa penuhnya bumi ini dengan malaikat-malaikat untuk turunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dipanggilkan malam itu adalah malam yang barakah, dikaitkan dengan Al-Quran dan dikaitkan juga dengan malaikat yang turun untuk memberikan rahmat. Ini juga adalah satu benda yang dipanggil sebagai barakah dan juga kemuliaan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, kita nak masuk juga bab bila sebenarnya kan malam Lailatul Qadar ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak berbicara tentang doa pilihan minggu ini, doa yang cukup popular. Ada yang dah mula mengamalkannya daripada bulan Rajab, Sya'ban dan seterusnya, apatah lagi bulan Ramadan kan. Baiklah, ini doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Masya Allah, hebat sungguh doa ini Ustaz. Sudilah kiranya Ustaz, mungkin ada yang dah mula mengamalkan, dah faham pengertiannya dari segi Ustaz tadabbur sikit, dari segi tafsirannya bagaimana agaknya Ustaz. Kita nak terus istiqamah untuk terus bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Baik, doa ini saya kira kita dah mula dengar lama dah. Sebelum Ramadan lagi kita dah mula dengar dah imam-imam baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun imam biasa dengar fa'fu anna. Sebab ni adalah saya, na adalah kami, untuk semualah, untuk ramai. Jadi kalau kita baca seorang, kita bacalah fa'fu anni. Kalau ramai kita bacalah fa'fu anna. Jadi hadis ataupun doa ini dia ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari dalam riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha dia tanya pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ara'aita in alimtu ay lailatul qadar ma aqulu fiha. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah aku tahu malam yang mana satu ialah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku nak sebut pada malam tu? Aku nak cakap apa pada malam tu? Nabi ajar Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kamu kata, wahai Aisyah, ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf. Engkau Tuhan Maha Pemaaf. Engkau suka kepada kemaafan. Fa'fu anni, ya Allah, Engkau ampunkanlah aku ataupun Engkau maafkanlah
kau maafkanlah aku. Jadi ini yang kita sebutkan bahawa hadis ataupun doa ini dia termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajar Aisyah radhiyallahu anha, bila mana terjumpa saja malam al-qadar, maka kita dianjurkan untuk baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Dan sebenarnya bukan dikhususkan kepada Aisyah sekalipun. Maknanya dia ceritakan kepada Aisyah, maka disebarkan kepada sahabat, sahabat sebarkan kepada tabi'in, tabi'in sebarkan kepada ulama, ulama sebarkan kepada kita. Maka dapatlah doa ini kepada kita. Dan kita amalkan. Dia kata, Ustaz, bukan ke Nabi suruh kita baca pada malam Lailatul Qadar saja? Iyalah, tapi kita tak tahu bila Lailatul Qadar. Maka kita start baca daripada 1 Ramadan pun boleh, sebelum Ramadan pun boleh, selepas Ramadan pun boleh. Sebab doa ini dia tak ada pengkhususan ataupun nak dibacakan pada malam bila. Cuma kalaulah kita dapat baca tiap-tiap malam, kita tak tahu pada malam Al-Qadar ini bila, maka kita baca dan baca. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dengan sebab kita baca doa ini, kesalahan-kesalahan yang kita buat pada tempoh-tempoh hari yang lalu-lalu. Jadi kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya berkaitan dengan al-afun ini. Kenapa Allah tak gunakan perkataan al-ghafur? Sebab al-afu ini juga nama Allah. Sebab ada beza di antara al-afu ini dengan al-ghafur. Al-afu ini adalah memaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Al-Ghafur ini ialah Maha Pengampun. Jadi beza kata Imam As-Sa'di, memaafkan ini ialah satu bentuk yang Allah Subhanahu wa taala boleh maafkan seseorang itu dengan cara Allah melambatkan dan menangguhkan azab bila di hari akhirat besok. Allah tak turun on the spot. Kau buat kesalahan, kau buat dosa, kau buat maksiat, Allah tahan dulu. Maksudnya termasuk dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam pun Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pemaaf. Maksudnya orang bukan Islam tak sembah pada Allah, tak sujud pada Allah, tak ikut perintah Allah. Maksudnya dalam dunia ni dia buat hal dia saja. Dia ikut agama dia saja. Allah tak bagi on the spot azab. Tetapi Allah ini Maha Pemaaf. Allah bagi nanti di hari akhirat kau takkan terlepas lagi dah. Apatah lagi kalau kita orang Islam yang memang minta maaf pada Allah. Fa'fu anni ya Allah, maafkan aku. Kita ni seolah-olah orang yang memaafkan ini ataupun kita minta maaf kepada Allah dan Allah akan memaafkan kita dan mengampunkan kita. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-60, innallaha la'afun ghafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memaafkan dan mengampunkan. Masa Allah pairkan dua ini, ada maaf, ada ampun. Juga dalam surah An-Nisa ayat 99, wa kanallahu afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala ini juga sama, Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Ini bagi orang yang Islam, dia nak memaaf ataupun nak memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pair yang biasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau tuan-tuan jumpa perkataan Al-Ghafur pula, dia akan pair dengan Rahim. Wa kanallahu ghafurur rahim, wa kanallahu ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Maknanya Allah pairkan Ghafur dengan Rahim pula. Ini al-afu Allah pairkan dengan ghafur. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Bila Allah dah mengampunkan, Allah pairkan pula Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Allah akan sayang pula bila mana ada orang yang nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu doa ini kita kena sentiasa amalkan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampun dan memaafkan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah Ustaz, bulan Ramadan dikenali sebagai bulan pengampunan. Ya, insya-Allah sama-sama. Setiap kali selepas solat fardu tu jangan lupa terusan memohon ampun, maaf, insya-Allah kita diampunkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Selepas ini nak tanya dengan Ustaz berkenaan dengan bilakah waktunya dan juga apakah tanda-tandanya malam Lailatul Qadar. Semuanya selepas ini dalam Assalamualaikum. Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi bersama dengan pendakwah yang tidak asing lagi, yang berbahagia Ustaz Izmir Fariz Nur Azlan. Baiklah Ustaz, berkenaan dengan doa malam Lailatul Qadar ini, topik kita, bila agaknya yang dijangka waktu akan tiba malam Lailatul Qadar dan apakah tanda-tandanya? Sebab kadang-kadang ialah bila kita dengar mak ayah kita, tok-tok nenek kita bila malam ganjil kan, dah macam sejuk-sejuk rasa, angin sepoi-sepoi bahasa, hujan lebat pula Ustaz. Adakah itu tanda-tandanya Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah.
Saya ingat ramai yang nak tahu bila Lailatul Qadar ni kan. Sebab itu Lailatul Qadar ini dirahsiakan Allah. Dirahsiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada hadis-hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ni lah. Ada banyak riwayat-riwayat berkaitan dengan Lailatul Qadar. Baik, kita ambil daripada Al-Quran dulu. Kalau kita tengok daripada surah Al-Qadar tadi, ayat pertama kata Allah, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini dalam setahun ada 355 hari ataupun 354 hari. Ini Hijri Qamariah, bukan Masihi, Januari Februari bukan. Ini Muharram Safar. Ada 355 hari ataupun 54 hari. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Qadar ini dia secara umum. Jadi dalam 350 hari ni mana nak cari terlalu banyak. Jadi betul. Allah sempitkan sikit lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, "Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Quran." Allah turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Jadi daripada 350 hari itu Allah kecilkan lagi jadi 30 hari. Dan 30 hari ini Nabi kecilkan lagi dalam hadis. Dalam hadis banyak riwayat-riwayat mengatakan bahawa Bukhari dan Muslim antaranya kata Nabi, "Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar ini pada 10 malam akhir dalam bulan Ramadan. Jadi 30 hari tadi tu, 350 jadi 30 jadi 10 pula. Malam terakhir. Dalam 10 malam ini ada hadis yang juga lain lafaznya, sebab ini lafaznya hanyalah 10 malam akhir. Ada lafaz yang lain juga riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Tambah pula fil witri. Maknanya kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil dalam 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi 10 malam tadi itu dikecilkan lagi jadi 5 malam. Masya-Allah. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29 jadi 5 malam. Tetapi maksudnya dalam keadaan dalam 5 malam ini ada ulama lagi buat kajian berkaitan malam mana. Baik, saya nak sebut dulu ni supaya kita faham bahawa kalaulah kita katakan kita dah dapat tahu malam tu malam bila, janganlah lepas tu berhenti daripada beramal. Itulah dia. Itu sebab kadang-kadang kita buat kajian ini untuk menaikkan kita punya semangat untuk nak tambahkan malam tu kita nak kena buat apa. Sebab ulama-ulama ada juga buat kajian. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25 sebab dah dikecilkan oleh Nabi menjadi 5 malam saja. Kalau kita tengok pula ini ulama-ulama dia kaji berkaitan dengan susunan Al-Quran. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qadar yang Allah sebut dalam surah Al-Qadar ini, perkataan Lailatul Qadar ini ada 3 kali Allah sebut. Kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr ayat pertama. Wa ma adraka ma lailatul qadr ayat kedua. Lailatul qadri khairun min alfi syahr ayat yang ketiga. Dan ulama kaji huruf daripada lailatul qadar itu ada 9. Jadi 9 huruf ini dikalikan dengan 3 kali yang Allah sebut ada 27. Jadi ulama dia kaji mungkin jatuh Lailatul Qadar ini pada malam 27. Dan perkataan yang kita panggil sebagai ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya ini merujuk kepada Lailatul Qadar. Dan kalaulah kita berkeinginan untuk mengira hiya ini pada kalimah nombor berapa daripada inna anzalnahu fi itu, maknanya hiya itu jatuh pada kalimah yang ke-27. Jadi ulama dia kaji benda tu dan banyaknya berat kepada 27. Cuma saya nak sebut kat sini bukan lepas ni 27 baru kita datang masjid. Sian Tok Imam. Tok Imam pun mungkin tak datang masjid kalau dia tahu dah 27 itu malam Lailatul Qadar. Cuma boleh jadi Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu 27. Boleh jadi 25 dan boleh jadi dia jatuh genap, dia tak semesti ganjil. Sebab ada hadis yang lain yang umum bentuknya Nabi tak sebut fil witri, bentuknya umum dalam keadaan mungkin boleh jadi genap, mungkin boleh jadi ganjil. Dan yang pastinya untuk mendorong kita untuk dapatkan Lailatul Qadar ini istiqamah sehingga penghujung Ramadan untuk beramal dan beribadat. Pasti dapat. Sebab tanda dia kadang-kadang ada orang dia kata, "Ustaz, digeling kepala siap. Saya ingat Ustaz, Lailatul Qadar belum keluar lagi lah. Pasal apa? Saya tunggu di tingkap rumah saya Ustaz. Pokok tak sujud kata dia. Dia tunggu pokok tu sujud baru dia nak beribadat pada Allah." Bukan tanda Lailatul Qadar itu pokok sujud. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tanda Lailatul Qadar itu dalam bentuk yang lain. Boleh jadi kata ulama malam tersebut tanda-tandanya adalah malam yang tenang. Angin dia pun rasa sejuk, bulan dia pun sangat nyaman, kita tengok pun dalam keadaan tenang hati kita. Pagi besok tu ulama kata matahari pun keluar tak berapa terik sangat, tak berapa panas sangat. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kalaulah kita tunggu tanda kita baru nak beribadat, ini silap. Kita kena beribadat dulu, beribadat. Kalaulah kita dapat tanda dia, mudah-mudahan kita lega bahawa kita telah melakukan yang terbaik dalam bulan Ramadan. Tapi dalam keadaan kita teruskan juga istiqamah terus dalam bulan Ramadan sampai habis.
Boleh jadi yang kita rasa itu bukan Lailatul Qadar. Boleh jadi itu memang hari nak hujan. Contoh kan. Boleh jadi sampai 29 hari pun boleh, 30 hari pun boleh. Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan Lailatul Qadar. Pastinya kita kena dalam keadaan istiqamah untuk mencari Lailatul Qadar walau apa tanda sekalipun, teruskan beribadat kepada Allah sehingga penghujung Ramadan. Wallahu a'lam. Boleh jadi juga Ustaz, bila kita cakap tentang malam, ialah malam ganjil, tiba-tiba malam genap tu tiba-tiba kita rasa macam Allah lemau pula, tak bersemangat pula malam genap tu, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam al-qadar pada carilah malam al-qadar pada 10 malam terakhir pada malam yang ganjil, riwayat Ahmad. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Maksudnya kita mengharapkan malam ganjil tu, tapi malam genap tu Ustaz, ada yang rasa macam tak bersemangat nak meneruskan. Malam ni malam apa ya? Malam genap. Oh, bukan dia. Pula dah macam tu. Itu yang saya sebutkan tadi. Allah rahsiakan Lailatul Qadar ini. Dan hadis berkaitan dengan Lailatul Qadar, dia tak ada ganjil je. Ada riwayat mengatakan 24. Malam ke-24, Nabi sebutkan baru jatuh juga Lailatul Qadar. Jadi menunjukkan ada genap, ada ganjil. Supaya kita tak teragak-agak. Sebab kadang ada orang yang malam-malam betul malas pun, dia tembak aja. Saya ingat Ustaz, tahun ni mesti 25. Jadi 25 je pergi masjid. 25 je dia baca Quran. Lain hari-hari yang lain, dia tak buat. Sebab malam ini, tuan-tuan, saya nak sebutkan pada kita semua, malam ini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita sangat besar. Kalaulah sekali dalam bulan Ramadan kita jumpa, didarabkan dengan 80 tahun, kalau 10 kali jumpa, takkan 800 tahun kita beribadat. Kita umur pun tak sampai 100 tahun. Sebab itu Allah suruh kita cari Lailatul Qadar ini. Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar ini supaya dapatkan hanya satu malam ni saja. Bukan lama pun. Sebab malam ini hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi istiqamah daripada 1 Ramadan sehinggalah 10 Ramadan. Ini yang membuatkan bahawa kita kena cari sampailah habis Ramadan. Kalaulah cari habis Ramadan, pastinya kita akan dapat Lailatul Qadar. Dia tak ada satu tahun tu dalam Ramadan tak ada Lailatul Qadar, tak ada. Mesti ada. Cuma kita tak tahu sahaja bila. Jadi bila kita buat istiqamah, maka inilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ringankan badan kita walaupun malam ganjil, walaupun malam genap, walaupun sebelum 10 malam akhir sekalipun dia tetap istiqamah. Kadang-kadang kita tengok ada orang di masjid, kadang-kadang dia siap salam kawan dia, bukan salah, sekarang tak boleh salam dah kan. Siap sebut pada kawan dia, siap lipat telekong lagi. Minta maaf lah Jah, kata dia. Apa pasal? Hari ni akad last, kata dia. Bukan ada 10 lagi malam ke? Akan nak siapkan kuih raya, sofa raya, langsir raya, semua raya. Ustaz dah sedih dah saya ni. Rupanya kuih raya. Kenapa kita nak kena buat 10 malam akhir? Kita boleh buat sebelum ni, kita ada baki lagi 5 hari nak masuk ke dalam 10 malam akhir. Siapkanlah sekarang. Sebab kemuncaknya adalah 10 malam yang akhir. Jangan kita lepas, saya kena siap Ustaz. Kalau tidak, tak rayalah kita. Tak raya pun tak apa. Sebab raya kita adalah dalam Ramadan ni. Cari betul-betul. Raya sehari sekejap saja. Kalaulah kita buat persiapan untuk raya dalam masa setelah 1 hari itu saja, kita habiskan 10 malam akhir itu untuk raya, maka kita menjadi orang yang khasirun, orang yang sangat rugi kerana Allah jadikan kita ini bulan Ramadan mungkin sekali ni saja. Lepas ni mungkin kita tak dapat lagi dah untuk bertemu dengan malam Al-Qadar ataupun dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, kita tak nak menjadi orang yang rugi, orang yang mensia-siakan 10 malam yang terakhir itu. Jadi apakah amalan sunat yang telah kita ikutlah apa saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang perlu kita lakukan Ustaz untuk 10 malam yang terakhir ni, amalan-amalan sunat bangun pada menghidupkan malam-malam Ramadan itu, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya Ustaz? Baik. 10 malam akhir ni kita bagi tips untuk bagi orang yang mungkin starter. Dia mungkin dengar hari ni dia dengar, dia kata semangat nak buat. Baik. Jangan push diri kita terlalu kuat untuk kita nak buat beribadat. Sebab takut nanti dia akan jadi satu malam je buat. Besok tanya tak beribadat. Penatlah Ustaz. Sebab dia push dah. Jadi mungkin kalau sekarang ni kita dengar, malam Lailatul Qadar ni kita kena kejar. Baik, mulakan dulu dengan perlahan-lahan walaupun sedikit. Jadi istiqamah. Kalau kita katakan kita nak dapatkan Lailatul Qadar, malam ni jangan tinggalkan lagi semayang isyak secara berjemaah. Pergi masjid. Kalau mungkin orang perempuan tak lagi masjid, mungkin boleh semayang jemaah di rumah dengan anak ataupun dengan saudara mara yang boleh ada semayang jemaah di rumah. Dan kita semayang tarawih jangan tinggal. Cukup yang ini saja pun dah memadai. Sebab tarawih ni dia tak ada dalam bulan lain. Tarawih ni ada dalam bulan Ramadan saja. Jangan buat kerja pula raya besok kita buat tarawih pula. Tak ada. Sebab Ramadan hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi kalau kita nak sebutkan apa yang kita perlu buat, jadi mungkin kita katakan kita boleh buat solat isyak secara berjemaah. Bagilah orang laki-laki pun, dia kena pergi sembahyang berjemaah di masjid. Kemudian tarawih sembahyang di masjid sampai imam habis. Sebab kalau dalam kita buat ini, kalau imam tu tarawih kemudian dia witir,
Maka ni kata Nabi SAW, dulu kita pernah bacakan hadis ini. Dia seolah-olah telah bangun qiyam pada satu malam. Sekiranya diikut imam itu sampai habis, imam tu habis. Habis semua. Maknanya habis tarawih 8 rakaat, habis witir 3 rakaat. Seolah-olah kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala pada dia sepanjang malam tu dia qiyamul lail. Jadi ini antara yang boleh kita buat kalau orang yang baru starter lah, maknanya baru permulaan. Sebab mungkin nanti dia terkejut. Esok dah lama-lama bila dah 2-3 hari dia dah buat, nanti dia akan rasa senang dan istiqamah untuk nak sampai habis. Ya, insya-Allah. Jadi kita tidur awal lepas daripada tarawih itu, pagi besok kita bangun awal sebelum sahur. Sekurang-kurangnya kita ambil 2 rakaat. Dia kata saya bukan tak nak, dia kata Ustaz saya bukan tak nak tahajud, bukan tak nak qiyam bulan, tapi saya surah tak hafal, kata dia. Tak payahlah baca surah panjang-panjang, bacalah qul ya ayyuhal kafirun ke qul huwallahu ahad. Tak nak baca surah pun tak apa. Janji sembahyang 2 rakaat itu untuk permulaan. Mula-mula tu kita nak naikkan ibadat kita biar sikit. Walaupun 2 rakaat. Lepas tu sahurlah. Sebab sahur ini adalah satu malam yang memang sangat mustajab doa. Doa yang sangat mustajab, dan sebelum mana kita nak makan sahur, maka doalah juga banyak-banyak kepada Allah. Ini antara amalan yang kita boleh lakukan di penghujung Ramadan yang 10 ini untuk kita dapatkan hasilnya, itu Lailatul Qadar. Kemudian sembahyang subuh pula jangan kita tinggalkan. Subuh ni kalau tuan-tuan perasan ataupun tidak, dalam bulan Ramadan, subuh ini adalah satu waktu yang memang Allah bagi kita jaga waktu tepat sembahyang. Sebab dalam subuh itu sebelumnya ada sahur. Orang makan sahur, lepas sahur tiba-tiba azan subuh. Maka dia akan ambil wuduk dan terus takbiratul ihram. Allahu akbar. Subuh dia Allah bagi dia jaga. Maknanya Allah didik kita untuk jaga waktu subuh. Berapa lama? 30 hari. Tapi sayang orang tak perasan benda ni, esoknya 1 Syawal, subuh pun tak bangun dah. Allah. Raya pun tak pergi dah, sembahyang raya pun tak pergi dah. Sedangkan Allah dah bagi dia chance 30 hari dalam bulan Ramadan. Dah jaga dah, istiqamah dah. Masuk saja waktu subuh dia sembahyang. Masuk waktu subuh dia sembahyang. Berapa hari? 30 hari. Subhanallah. Tapi dalam keadaan dia tak perasan, dia keluar Ramadan, dia tinggalkan sekali ibadat-ibadat yang dia pernah buat dalam bulan Ramadan. Jadi ini antara amalan yang boleh kita buat 10 malam akhir di bulan Ramadan. Siang harinya banyakkan sedekah. Siang harinya banyakkan baca Quran, siang harinya banyak bagi orang makan untuk buka puasa, siang harinya banyak buat amal-amal soleh yang namanya kebajikan. Maka inilah sebenarnya amalan yang kita boleh buat. Maksudnya malam Lailatul Qadar ini bukan ibadat malam saja. Siang pun boleh. Kalau kata malam itu sahaja malam Lailatul Qadar yang kena buat ibadat, kesian orang yang kerja malam. Dia nak ibadat macam mana? Sebab itu dia boleh buat pada malam hari dan boleh buat pada siang hari. Mana tempoh maghrib sampai maghrib nak pergi masuk besoknya, itulah tempoh Lailatul Qadar yang kita kena banyak habiskan masa untuk beramal soleh dan beribadat kepada Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, hebat. Insya-Allah sama-sama kita pulun 15 malam yang terakhir ini, 5 hari ini kalau ada mungkin yang tak buat lagi persiapan raya, mungkin 5 hari ini, 4 hari lagi ni tolonglah. 10 malam tu kita lebih fokus dah untuk malam yang terakhir bulan Ramadan, insya-Allah. Baiklah, kepada rakan-rakan Facebook kita pagi ini, alhamdulillah terima kasih semua yang sudi live di TV Al-Hijrah Facebook pagi ini. Puan Rosni Ahmad sudi catatkan Lailatul Qadar ada beberapa maksud, kemuliaan, sempit dan juga ketetapan, dan juga tadi Encik Rosdin sama ada bertanya soalan, bagaimana pengisian terbaik untuk beribadah menuju akhir Ramadan. Mudah-mudahan Ustaz dah jawab tadi tentang persoalan itu. Dan juga Ustaz, ada juga orang yang samakan tentang amal ibadat, amal soleh yang kita lakukan, ujung-ujung ni dia samakan dengan senaman, Ustaz. Boleh ke Ustaz kita samakan dengan senaman? Dia kalau kita sebut tentang solat ini, ada satu kajian yang dibuat di UiTM Arau Perlis. Dia buat satu jurnal untuk dia kajian dia mengenai tentang pergerakan solat dan suara yang keluar daripada solat ni. Semua benda ni dia kata sebagai senaman yang ringan. Maksud senaman ringan ni maksudnya pergerakan rukuk dia, pergerakan sujud dia. Semua itu sebenarnya melibatkan kesihatan kita. Darah kita mengalir dengan cantik, jantung kita pun pam dengan baik, suara yang kita ni, pernafasan kita pun pernafasan. Ini satu kajian yang dibuat oleh UiTM Arau Perlis itu menunjukkan bahawa solat di malam hari itu juga merupakan senaman yang ringan. Senaman yang berat ni kita kena larilah, jogging, itu baru senaman yang berat. Tapi ini juga dipanggil sebagai senaman yang ringan. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, kita dah sampai ke penghujungnya sebenarnya, baik Ustaz. Kata-kata akhir Ustaz, penutup dan juga kesimpulan yang boleh kita buat pada berkenaan dengan topik kita doa malam Lailatul Qadar ini, dan juga mungkin ada lagi peringatan, doa, zikir yang boleh kita amalkan di hujung-hujung ni Ustaz, silakan. Baik, saya kira
ini mungkin peluang yang terakhir buat kita. Sebab kalau kita tengok sebelum kita masuk Ramadan, ramai juga orang yang berdoa sama macam kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba Allah tak bagi dia masuk. Kita Allah izinkan masuk tahun ni. Tapi orang yang berdoa sama juga dengan doa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba Allah tak bagi dia masuk, Allah tarik nyawa dia dulu. Rupanya Ramadan akhirnya adalah Ramadan tahun lalu. Kita yang dapat masuk ke dalam bulan Ramadan ini, mungkin ini jelah last kali kita punya peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan tolong jangan lepaskan peluang berbaki Ramadan yang masih lagi ada. Buat sehabis baik yang mungkin ini. Seolah-olah inilah Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Kalaulah kita meninggal pada tahun ini, boleh jadi inilah Ramadan yang paling terbaik yang kita pernah buat. Jadi saya ingat sudilah kiranya kita mengaminkan doa, insya-Allah mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami terhadap-Mu ya Allah, dosa kami meninggalkan perintah-Mu, dosa kami melanggar larangan-Mu, dosa kami melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ampunkan juga dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami semasa kami kecil dulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, buat ibu dan ayah kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam keberkatan, murahkan rezeki mereka dalam keberkatan, murahkan rezeki mereka dalam keberkatan, panjangkan usia mereka dalam ketaatan. Ya Allah, sihatkan tubuh badan mereka agar mereka boleh beramal soleh dan beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, tempatkan mereka di kalangan orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah, dan temukan kami dengan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, Engkau sukakan kepada kemaafan, maka dengan itu ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal-amal kami ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami takut untuk masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah, masukkan kami bersama ahli keluarga kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita dan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah yang